بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك على نبينا محمد وعلى أزواجاته أمهات المؤمنين وعلى أبنائه الطيبين الطاهرين وعلى سائرة الصحابة ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوة وأخوات أعزني الله وإياكم جميعا. Setelah kita memuji Allah, Rabb yang memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya yang dikehendaki, Dialah yang menyesatkan hamba-hambanya yang sesiapa dikehendaki. Maka kami memohon kepada Allah Jalla Jalaluh untuk sentiasa menetapkan, mengistiqamahkan akidah kita, tauhid kita kepada Allah Rabbul Alamin. Allah lah Rabb yang membolak-balikkan hati-hati hambanya. Maka tetapkanlah wahai Rabb kami ke atas agamanya dan ketaatan kepadanya. Salawat serta salam semoga sentiasa dicurahkan ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke atas isteri-isterinya, ibu-ibu kami, dan juga para anak-anaknya, keturunannya, dan juga para sahabat-sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, dan mereka yang mengikuti mereka dari semasa ke semasa sehinggalah hari kiamat. Adapun seterusnya, kita melanjutkan dars kita pada petang ini di dalam penjelasan kepada kitab Tadhkiratus Sam'i wal Mutakallim oleh Imam Badruddin Ibn Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala di muka surat 107. Di dalam penjelasan yang lepas, kita belum masih selesai tentang adab kita ketika seorang pelajar menyimak ataupun ketika ia mendengar pengajian daripada seorang alim. Lalu bagaimanakah sikap kita sebagai seorang talabul ilm ketika mendengar pengajian daripada seorang guru lalu kita ingin bertanya kepadanya? Pada pengajian yang lepas, kita telah mempelajari tentang adab. Bagaimanakah cara kita berbicara, bercakap, bertanya kepada seorang syekh, dan bagaimanakah sikap kita ketika kita berada bersamanya dalam majlis dan di luar majlisnya. Walhamdulillah, hari ini ana akan membawa beberapa ta'liqat, beberapa cacatan daripada kitab Syarah Hilyat Talabul Ilm pula, iaitu sebuah kitab yang disyarahkan oleh Al-Alamah Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, yang mana beliau mensyarahkan kepada kitab Al-Alamah Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu ta'ala, iaitu kitab Hilyah Talabul Ilm. Ketika Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala menghuraikan kata-kata Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah, yang mana beliau berkata, berbuat baik dengan penuh sopan santun pada seorang guru ketika duduk bersamanya ataupun ketika kita berbicara padanya.
lihatlah ikhwah wa akhwat azzani Allah wa iyyakum, bagaimanakah seorang ahlu sunnah, seorang yang mengikuti manhaj salaf, yang mengakui dirinya seorang salafi ataupun seorang ahlu sunnah, namun ia tidak mempunyai adab ataupun tidak mempelajari adab-adab ini, maka kita akan lihat bahawa mereka telah gagal dalam prosedur menuntut ilmu. Kerana telah kita maklum bahawa para salafus salih rahimahullahu ta'ala, mereka semuanya mempelajari adab terlebih dahulu dan mereka menghayati dan memahaminya. Mereka menghalusi adab-adab ini ke dalam hati-hati mereka. Lalu mereka mempunyai sikap yang mulia di dalam menuntut ilmu. Maka itu Allah Jalla Jalaluh memberikan keberkahan, keredaan, kefahaman yang baik kepada mereka ini. Dan ini adalah salah satu daripada kemuliaan para salaf. Lalu kita melazimi ilmu para salaf ini, maka kita lihatlah bagaimanakah sikap para ulama itu sendiri mengajari adab-adab ini. Maka hendaklah kita bersikap baik, bersopan santun ketika kita duduk bersamanya dan ketika kita berbicara dengannya, sama ada dalam majlis ataupun tidak. Lalu kata Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah, maka ucapan ini adalah benar, lalu hendaklah duduk dengan penuh adab tertib. Sebagai contoh, Syekh Muhammad rahimahullah memberi contoh, maka hendaklah seorang pelajar itu ketika duduk di hadapannya, ketika berbicara dengannya, maka tidaklah melunjurkan kakinya di hadapan syekh. Dan ini termasuk perkara yang kurang sopan. Dan antara yang keduanya adalah jangan duduk bersandar di hadapannya, terutama saat ketika kita belajar. Dan perkara ini banyak kali ana terangkan kepada teman-teman kita. Ketika di dalam majlis, jangan sandar di tiang, di dinding. Dan hal ini kita akan lihat juga terdapat cantuman perkara ini dalam kitab Tazkiratus Sam'i wal Mutakallim oleh Ibnu Kinani, oleh Ibnu Jama'ah Al-Kinani rahimahullah. Beliau juga menjelaskan antaranya seorang talabul ilm adalah tidak sandar ke dinding ataupun ke tiang-tiang ketika di dalam majlis menuntut ilmu. Adapun bagi mereka yang telah uzur seperti orang tua, maka hal perkara telah maklum dan tidak menjadi apa-apa. Tetapi bagi mereka yang begitu sihat, yang muda menuntut ilmu, anak-anak lagi, para syabab, yang remaja-remaja, yang masih kuat tulang belakangnya itu, maka tidaklah sandar di dinding-dinding. Ikhwan fi din azani Allah wa iyyakum, dalam perkara ketika kita duduk bersama syekh, bersama ulama ni, maka para salaf ini menekankan supaya kita tidak sandar, dan di situ banyak hikmahnya. Yang pertama adalah tidak membawa kepada kesan bosan, ngantuk ataupun melarikan fokus ketika sedang menyimak bacaan ataupun huraian seorang alim, seorang syekh. Maka itu kesannya adalah supaya kita tidak sandar di dinding sehingga kita boleh meluruskan kaki kita dan sebagainya. Sebagaimana telah disebutkan, kecuali mereka yang telah uzur. Bagi orang yang masih sihat dan sebagainya, masih kuat lagi berlari dan sebagainya, tetapi bila dalam majlis ilmu kita lihat
kita akan lihat orang-orang yang jenis gini. Ketika di dalam majlis menuntut ilmu, di dalam majlis ilmu, mereka akan hadir sama ada di awal ataupun di akhir. Dia datang lambat. Dia akan mencari pot-pot yang duduk di belakang tiang, tersorok di tiang, ataupun dia akan bersandar di tiang, ataupun mencari tempat-tempat yang di pojok-pojok di hujung-hujung sudut, sehingga dapat keselesaan supaya tidak dilihat oleh syekh ataupun tidak dilihat oleh teman-teman yang lain. Maka di sini banyak mafsadatnya, keburukannya adalah maka datanglah melahirkan sikap mengantuk. Maka dia akan terlena oleh diganggu oleh para syaitan, dan dia menghilangkan fokusnya ketika dia menuntut ilmu. Maka kesan buruk di sini adalah apabila seseorang menuntut ilmu ataupun menghadir ke dalam majlis ilmu, tidak menyandar di tiang-tiang masjid, di mana dinding-dinding dan seumpamanya. Maka ini termasuk perkara yang kurang sopan. Ketika seseorang itu dalam keadaan santai, maksudnya ketika dia dalam keadaan di luar majlis. Di luar majlis maksudnya bukan dalam majlis lalu dia duduk dalam masjid berbicara bersama ulama, maka tidak mengapa dan itu dipandang ringan, boleh saja menyandar di dinding ataupun di tiang. Dan hal tersebut telah disebutkan oleh Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah. Tayyib. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, sebagaimana telah kita menjelaskan dalam kitab Tazkiratus Sam' oleh Ibnu Jamaah, dan ini adalah tambahan-tambahan daripada kitab Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang mana telah kita lalui juga dalam kitab Tazkiratus Sam', yaitu ketika kita bercakap dengan syekh, dengan seorang alim, makalah janganlah engkau bercakap kepadanya seolah-olah seakan-akan engkau bercakap dengan temanmu. Maka bercakaplah dengan dia seperti seorang anak yang bercakap dengan seorang bapa yang penuh hormat dan tawaduk. Dan ini adalah sikap yang mulia bagi seorang alim, seorang ulama, dan juga seorang muta'allim, orang yang menuntut ilmu. Baik. Kemudian Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah ta'ala berkata pula, bersikap baik ketika bertanya maupun mendengar. Ketika kita duduk mendengar, memperhatikan perbicaraan yang disampaikan oleh syekh, lalu kita mendengar dengan penuh teliti. Dahulu kami ketika mempelajari bersama para ulama, lalu kami pernah bertanya kepada senior-senior kita, apa yang dijawab oleh senior-senior kita? Dengan tunjuk tangan jari telunjuknya ke mulut, diam, dengar. Dan dia tidak melayani orang-orang yang bertanya kepada orang lain ketika dalam majlis. Kerana sesaat sahaja bagi mereka itu terlepas daripada ucapan-ucapan syekh, bagi mereka begitu besar ruginya. Dan meskipun ada yang berkata pengajian itu telah direkam, dapat kita mengulangi dan sebagainya, di sini kita lihat orang yang mendengar secara langsung dan orang yang mendengar daripada rakaman, dua kedudukan yang tidak sama. Ketika antum hadir di dalam majlis ilmu, kita meraih ilmu dan barakah, yaitu istighfarnya para malaikat.
dan kedudukannya tidak sama dengan orang yang mendengar rakaman. Dan itulah kemuliaannya. Orang yang mengerti akan kemuliaan, kebaikan, faedah daripada majlis ilmu itu. Barakallahu fikum. Ikhwah wa akhwat, azzani Allah wa iyyakum. Maka Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala berkata, kalaulah seorang pelajar itu bertanya, maka tanyalah dengan tenang. Tanyalah dengan tenang. Jangan tanya dalam keadaan tidak puas hati, tanya dalam keadaan marah, tanya dalam keadaan gopoh, tanya dalam keadaan huru-hara dan seumpama dengannya. Maka ketika bertanya, tanya dengan sesuatu soalan, dengan satu soalan yang wadih, yaitu soalan yang jelas. Ini kadang-kala bertanya tetapi soalan itu tidak difahami. Sebelum nak bertanya, pastikan soalan yang nak ditanya itu telah disediakan. Maka itu betapa pentingnya ketika kita berjumpa dengan seorang alim dalam bertanya soal jawab, kita telah sedia soalan-soalan kita. Soalan itu hendaklah diringkaskan dalam keadaan yang mudah untuk difahami oleh diri petanya dan juga orang yang bertanya. Lalu bertanyalah dalam keadaan yang penuh tenang, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Baik. Seterusnya kita pergi kepada poin yang seterusnya di dalam kitab Tazkiratus Sami' dan juga memberi penjelasan sedikit daripada kitab Syekh Al-Utsaimin, yaitu ketika beliau menjelaskan janganlah engkau memanggilnya dengan namanya sahaja. Antara seorang guru dengan orang yang bukan gurunya, kedudukannya itu tidak sama. Kemudian Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin menjelaskan bagaimana kita nak menyingkapi maksud jangan engkau memanggil hanya dengan namanya ataupun dengan gelarannya. Sebagaimana kita memanggil ayah kita, kita memanggil ibu kita dengan panggilan yang mulia, panggilan yang begitu sebaik-baiknya kita memanggil mereka. Meskipun ada yang mereka berhujah, ada beberapa perawi, yakni rijalul hadith, perawi-perawi hadith, seperti sahabat Nabi SAW Abdullah bin Umar, anak kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Abdullah berkata, qala abi, dia tak katakan kata ayahku, tetapi dia menyebutkan nama bapaknya. Qala Umar, qala Umar. Dan ini para ulama rahimahullah ta'ala menyebutkan, dan ini termasuk perkara yang ringan, disebabkan kerana dia bukan berbicara bersama ayahnya ketika itu. Ia hanya sekadar dalam mengkhabarkan sesuatu khabar kepada orang lain. Dan hal ini tidak menjadi apa-apa. Ikhwan wa akhwat azani Allah wa iyyakum. Perhatikan betapa pentingnya adab ini kita meneruskan pada petang ini di dalam bersama para ulama. Sikap-sikap kita, lalu kadang-kala para masyayikh datang di tempat kita, lalu kita lihat sebahagian talabul ilm ini tidak mempunyai adab yang begitu baik, sehingga melayani syekh sebagai teman-teman mereka. Kadang-kadang kita menjemput para asatizah, yakni ustaz-ustaz dari luar, ustaz-ustaz ahli sunnah kita dari luar, sehingga kita pun
tidak meletakkan beberapa adab ataupun tidak memahami adab ini, maka lihatlah kesan buruknya seorang talabul ilm ketika dalam menuntut ilmu. Barakallahu fikum. Sebagai kata Syekh Saleh Utsaimin rahimahullah taala, Syekh Muhammad berkata di sini ketika dimasukkan jangan kalian memanggilnya dengan perkataan kamu. Sebahagian talabul ilm memanggil ustaz mereka atau syekh dia kata antum, anta, inta ataupun antum. Dan perkara ini dari lazimi di kalangan kita menyebut teman-teman kita anta, antum, awak, kamu, dan itu perkara biasa di kalangan masyarakat. Tetapi perkara ini jangan dilazimi bersama para alim. Sebagaimana kata Syekh Muhammad rahimahullah, seperti contoh, hari itu engkau mengatakan begini dan begini dalam pelajaran begini dan begini. Ataupun dia berkata kepada ustaznya atau syekhnya, dia kata antum berkata begini dan begini pada pengajian yang lepas, antum berkata begini-begini di dalam satu pertemuan begini dan begini. Dan kata Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah, hal ini adalah merupakan satu tindakan yang kurang sopan dan seakan-akannya engkau tidak senang dengan ucapan yang lepas bersama syekh itu. Sedangkan syekh dah sebut, tapi dia mengulangi dengan ucapan dia di situ. Ada dua keburukan, satu menyebutkan antum berkata begini, begini dan begini. Maksudnya dengan antum, istilah menggunakan antum, kamu, ataupun cuba mengulangi pada perbicaraan yang lepas, seolah-olah antum tidak senang dengan ucapan syekh yang lepas dahulu. Maka janganlah kita mempunyai sikap-sikap yang tidak kurang sopan begini. Walhamdulillah ala kulli hal, ana telah melihat ramai di kalangan mereka yang mengakui diri mereka salafi ataupun ahli sunnah, ketika para ustaz mereka hadir, mereka tidak lalu memanggil nama mereka ustaz mereka, lalu mereka menyebutkan nama fulan, fulan dan sebagainya. Qala fulan, kata si fulan, kata si fulan. Itu secara mudahnya bagi orang yang telah mempelajari kitab-kitab adab ini mengetahui akan kedudukan si fulan itu terhadap ilmu, betapa rendahnya dirinya terhadap ilmu itu. Meskipun ia hadir di banyak majlis-majlis ilmu, tetapi apabila mereka gagal dalam adab ini, maka ketahuilah sungguh orang itu telah gagal di dalam segala bentuk ilmu yang diperolehi. Meskipun ia jago di dalam ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu bahasa dan seumpamanya, tetapi kegagalan mereka terhadap adab kepada dirinya dan kepada seorang guru, maka ketahuilah bahawa mereka telah gagal dalam memahami ilmu itu sendiri. Kerana adab adalah perkara basic sebelum seseorang itu mempelajari ataupun menghayati, memahami ad-din. Barakallahu fikum. Ikhwan wa akhwat azzani Allah wa iyyakum, kita teruskan kepada penjelasan yang baru di dalam kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim, yaitu ketika Al-Imam Badruddin Ibnu Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata di dalam kitab ini di muka halaman 107, di mana beliau berkata,
adabul kalami ma'a syekhi halud dars. Adab seorang pelajar adabul istima' lisyekh, adab ketika mendengar kalam ataupun perbicaraan seorang guru. Macam mana adab kita ketika kita mendengar kalam ulama? Ini adalah poin yang ke-10, di mana adab yang ke-10 bersama guru ini adalah perkara yang paling mustahak. Sangat faedah bagi seorang menuntut ilmu untuk dia meraih ilmu yang begitu manfaat. Ketika mendengar, dia fokus, teliti, duduk dalam penuh adab dan tertib. Lalu kata Syekh, "Idza sami'a asy-syaikha yadhkuru hukman fi mas'alatin aw fa'idatan mustaghrabatan aw yahka hakayatan aw yunshidu syi'ran wa huwa yahfadhu dhalika asgha ilaihi isgha' mustafidin lahu fi hali." Jika seorang penuntut ilmu itu mendengar syekhnya menyebut sebuah hukum di dalam satu masalah ataupun satu faedah yang baik, dalam satu faedah mustaghbirah, satu faedah yang weird, satu faedah yang pelik sikit lah. Satu faedah yang weird, kita sebut weird ni dalam keadaan yang agak unik ataupun pelik sikit lah, agak-agak pelik orang ni. Ataupun beliau cuba menceritakan satu hikayat, atau yahka hikayatan, dia cuba menceritakan satu hikayat, satu kisah. Ataupun beliau cuba yunshidu syi'ran, beliau cuba membacakan satu syair, iaitu syairnya adalah bait-bait Arab. Sementara itu dia menghafal hal tersebut. Yang ini syekh dalam keadaan hafal, dan ini sering berlaku. Ketika syekh dalam sedang berbicara, dia hafal daripada apa yang dalam ingatan dia. Maka di sini wa huwa yahfazu dzalik, ketika itu beliau syekh hafal hafalan-hafalan ni, riwayat tu dia sedang hafal ataupun syair sedang hafal ataupun dia menyampaikan satu hukum daripada hafalan dia. Dan ini benda selalu yang berlaku terhadap talabul ilm dan seorang alim. Lalu hendaklah seorang pelajar itu diam dan mendengar ucapan-ucapan ataupun penyampaian yang disampaikan oleh syekh tersebut. Apa yang disampaikan, dengar sehingga ia mendapat faedah daripada dia ketika itu. Lalu ketika dia mendengar, meskipun si pelajar itu pernah mendengar apa yang disampaikan oleh gurunya, dia pernah belajar, maka hendaklah dia mempunyai prinsip apa? Prinsip ka'annahu lam yasma'hu qattu. Kata Ibnu Jama'ah rahimahullah, seakan-akan ia tidak pernah mendengar sesuatu pun daripada apa yang dia pernah dengar daripada syekh tersebut. Baik. Apakah yang dimaksudkan oleh Ibnu Jama'ah ini? Kadang-kala ada teman kita yang pernah belajar di dalam beberapa durus yang dahulu. Kemudian guru kita mengulangi ucapan tersebut. Jadi dia seolah-olah pun menunjukkan dia pernah dengar. Dan anda rasa antum telah maklum perkara ni dan faham situasi ini. Ataupun dia kata, sadaqta ya syekh, betul kata syekh, betul.
ana pernah dengar. Lalu dia menyampuk. Betul lah tu. Atau dia kata, betul Ustaz, ana pernah dengar tu. Itu sahih riwayat. Dan ucapan seumpama ini adalah perkara yang tidak disukai para salaf. Meskipun antum pernah dengar, tunjukkan diri antum seolah-olah seakan-akan antum tidak pernah dengar riwayat tersebut. Pada hal ini mengaplikan kepada diri kita satu sifat yang paling mulia, iaitu tawaduk. Kerana dalam ketika kita menuntut ilmu, benda yang paling baik selepas ikhlas adalah tawaduk, merendahkan diri. Benda yang paling menjadikan dia musibah bagi seorang penuntut ilmu dan juga seorang ulama adalah menonjolkan dirinya seolah-olah dia berilmu. Kerana musibah bagi orang yang mempunyai ilmu adalah berbangga dengan ilmunya. Dan itu musibah. Maka hendaklah seorang talabul ilm, orang yang menuntut ilmu, yang sudah belajar ilmu itu, setelah dia, ketika dia mempelajari ilmu itu, dia telah meletakkan niat keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, semata-mata kerana Allah, mengharapkan keridaan Allah Azza wa Jalla. Dan setelah dia berilmu itu bukan nak menunjukkan dia mempunyai ilmu. Lalu apabila nampak mana-mana apa-apa komen dan sebagainya, langsung dia berjidal, dia buat argument dan sebagainya. Bukan dalam tujuan menasihati. Sekiranya tujuan dia menasihati, perkara itu baik, tayyib. Sekiranya dalam hatinya ada unsur-unsur ujub, supaya menunjukkan akan dia pelajar, orang lain tak belajar dan sebagainya, maka jauhi daripada perkara-perkara ini. Kemana dia termasuk perkara-perkara yang akan dihumbankan bagi seorang yang mempunyai ilmu ke dalam an-nar. Disebutkan dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Imam Albani rahimahullah ta'ala di dalam kitab Targhib wa Tarhib, iaitu yujadilus sufaha, adalah supaya berjidal dengan orang-orang yang dia sudah tahu akan kebodohan si fulan. Lalu dia cuba untuk berjidal, untuk berdebat, membuat argument dan sebagainya. Ikhwa fiddin azzani Allah wa iyyakum. Siapapun, bapa kita, mak kita, pakcik kita, makcik kita, anak saudara kita, anak kita, isteri ataupun siapa sahaja di kalangan kaum muslimin daripada saudara mara kita, teman-teman kita dan jiran-jiran kita, jangan kita setelah mengetahui kebenaran lalu terlintas dalam hati kita, Allah dah berikan kita kefahaman akan kebenaran tersebut, walhamdulillah, lalu kita bermegah-megah dengan kebenaran tersebut, lalu kita membodoh-bodohkan teman-teman kita, saudara makcik kita, pakcik kita, nenek, atuk kita dan sebagainya, seolah-olah kita telah meraih kedudukan jannah, dan kita telah meletakkan mereka ini sebagai orang yang telah ditetapkan bagi mereka itu an-nar. Maka tahuilah ikhwan fiddin azzani Allah wa iyyakum, ini adalah prinsip-prinsip manhaj hadadiyah. Golongan manhaj hadadi, mereka mempunyai prinsip seolah-olah sama prinsip orang-orang khawarij. Lalu orang yang tidak tahu bersama dia orang khawarij, sesiapa yang tidak bersama dia, dia mengkafirkan. Orang yang membuat satu dosa sedangkan dia tidak tahu, mereka mengkafirkan. Tapi golongan yang hampir kepada khawarij ini, yang seperti golongan hadadi, mereka membid'ahkan orang lain sedangkan orang itu tidak mempunyai ilmu terhadap hukum tersebut. Lalu mereka hanya mencop orang ini sebagai ahlul bid'ah. Maka kita telah pelajari dalam sikap kita terhadap ilmu ini, ketika kita memahami hukum dan ketika kita berhukum. Ingatlah ikhwan fiddin azzani Allah wa iyyakum, salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah memahami agama Allah, memahami hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala,
dengan benar, bil haq. Tetapi ia menjadi musibah setelah kita memahami hukum-hukum agama Allah Azza wa Jalla dengan benar, lalu kita menghukumi orang-orang yang tidak memahami hukum. Dan hal itu telah berlakunya musibah terhadap golongan Khawarij. Mereka seolah-olah merasakan diri mereka telah memahami ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasul Nabi SAW, lalu mereka menghukumi kaum muslimin. Lihatlah sebagaimana terjadi kepada Ibnu Muljam. Membunuh seorang sahabat Nabi SAW disebabkan kerana beliau merasakan dirinya telah benar-benar memahami ayat-ayat Al-Quran berbanding seorang sahabat. Maka di sini kita harus tahu, ketika seorang syekh sedang berbicara, membacakan satu riwayat daripada hafalannya, daripada ucapannya, daripada dia ketika dia membacakan syair, ketika dia mengaluni ayat Al-Quran dan sebagainya, jangan sekali-kali menunjukkan akan diri kita telah memahami perkara ini dulu dah, ana dah tahu dah ni dah. Dan ini termasuk sifat-sifat kibir. Dan kita akan menjelaskan sifat-sifat bagi seorang pelajar harus dijauhi ketika dalam menuntut ilmu. Barakallahu fikum. Lalu berkata Atha ini adalah Atha bin Abu Rabah Al-Aslam Al-Quraisy rahimahullah ta'ala. Beliau wafat pada tahun 115 Hijriyah. Beliau berkata, inni la asma'ul haditha minar rajuli wa ana a'lamu bihi minhu fa urihi min nafsi anni la uhsinu minhu syai'an. Sesungguhnya aku mendengar sebuah hadis daripada seorang perawi, minar rajul, daripada seorang perawi. Aku telah mendengar sebuah hadis daripada seorang perawi, padahal aku lebih mengetahui daripadanya. Maksudnya dia lebih tahu daripada seorang perawi itu. Beliau berkata, wa ana a'lamu bihi minhu, dan aku lebih tahu perkara itu berbanding dia sebenarnya. Fa urihi min nafsi anni la uhsinu minhu syai'an. Namun aku memperhatikan diri kepadanya, aku memperlihatkan diriku kepadanya bahawa aku tidak mengetahui apa pun tentangnya, seolah-olah dia tidak mengetahui. Lihatlah bagaimana seorang perawi mendengar seorang perawi yang lain meskipun dia tak pernah dengar. Kalau kita, ana dah dapat dah hadis tu, ana nak hadis yang lain. Bagi orang yang pun para salaf ni telah memahami adab ketika dalam menuntut ilmu, maka ia akan memahami kedudukan, kemuliaan orang yang mempunyai ilmu. Barakallahu fiik. Ikhwan wa akhwat azzani Allah wa iyyakum. Kemudian beliau berkata lagi, inna syababa, sesungguhnya ada seorang syabab, seorang pemuda, la yatahaddatsu bihaditsin, dia menyampaikan sebuah hadis, fa astami'u lahu, maka aku pun mendengar hadis tersebut, ka'anni lam asma'hu, seolah-olah aku tidak pernah mendengarnya sebelum ini. Walaqad sami'tuhu qabla an yulad, sedangkan aku sudah mendengarnya sebelum dia dilahirkan lagi. Baik, ini lihat para salaf cuba mengajarkan sifat tawaduk ketika kita mengambil ilmu. Sedangkan biasanya kita duduk dengan Syekh A, Syekh B, Syekh C ni,
hadis-hadis itu kadang berulang-ulang. Lalu dia kata syekh ni tidak ada dalil lain, itu jadi ulang semua syekh ni. Maka dalil itu, apa yang dibaca, diriwayatkan dia apa itu, kita dengar seolah-olah kita tak pernah dengar. Maka ambillah faedah-faedah daripada majlis tersebut. Setiap kali kita jumpa seorang alim, ulama, guru kita, di situlah kita meraihkan kebaikan. Makin menambah ilmu, pasti akan menambah. Kalau kita datang tidak menambah ilmu, ketika syekh sedang berbicara kita tidak menambah ilmu, maka ketahuilah binasalah diri kita, kerana kita duduk dalam majlis ilmu tapi tak dapat apa-apa manfaat. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Baik, ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Maka berkata Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala, Syekhul Hadith, Imamul Hadith Az-Zuhri rahimahullah ta'ala, dalam satu kata-kata emas beliau rahimahullah ta'ala, orang yang belajar hadith mengetahui akan kedudukan, kemuliaan, ketinggiannya ilmu Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah. Beliau berkata, i'adatul hadithi asyaddu min naqlis sakhri. Mengulangi satu hadis lebih berat daripada memindahkan satu sakhri, yakni sakhra, batu rock besar, batu besar macam batu di gunungan, berat, lebih berat memindah atau mengulangi hadis ini. Maka itu adalah salah satu kemuliaan apabila seorang syekh, kita menghadiri majlis syekh, Ustaz A, Ustaz B, Ustaz C dan D ni, mesti mereka mengulangi hadis-hadis itu adalah lebih baik, kerana kita telah mendengar berulang-ulang hadis itu sampai kita dapat menghafal dan mengingatnya dengan baik. Walhamdulillah. Sebahagian di kalangan talabul ilm itu tidak menghafal hadis, kerana sering hadis itu berulang kepada telinga dia, sehingga dia dapat menghafal dengan begitu mudah. Dan itu adalah kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang talabul ilm. Maka mengulangan hadis itu, kadang-kala kita mengulang supaya kerana lebih berat pikulan dia, kita nak mengulang, berbanding orang yang rasanya mudah saja hadis ni ulang-ulang saja kerja dia, ya? Kerana memindah satu batu yang berat itu, Masya Allah, lebih berat berbanding kita mengulangi hadis-hadis Nabi SAW. Maka kata Al-Imam Badruddin Ibnu Jama'ah Syafi'i rahimahullah, maka tidak patutlah bagi seorang talabul ilm mempunyai sikap meremehkan ketika seorang alim sedang menyimak dan berusaha memahami ilmu tersebut, cuba nak memahamkan ataupun mengulang-ulang riwayat tersebut. Maka hendaklah kita menjauhi sifat ini pada petang ini. Dalam pengajian yang poin yang baru pada petang ini, yang ke-10, adalah menghilangkan rasa daripada diri kita seolah-olah kita telah mengetahui. Apply pada diri kita seolah-olah kita belum pernah dengar ilmu tersebut. Meskipun lihatlah dikatakan oleh Imam Atha' rahimahullahu ta'ala, meskipun riwayat tu antum pernah mendengar terlebih awal sebelum si fulan yang berkata itu dilahirkan. Jadikan diri kita tak pernah dengar riwayat tu. Baik. Dan semoga apa yang disampaikan secara mudah pada petang ini, poin yang ke-10, membawa kepada banyak faedah dan manfaat yang kita telah faham, dan adab dalam menuntut ilmu. Banyak faedah yang kita dah belajar daripada kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim. Jika kita bersama guru kita, bersama diri kita, bersama ilmu kita, tayyib. Kemudian ketika kita bertanya kepada dia,
ketika kita duduk di dalam majlisnya, dan sikap-sikap ini, Masya Allah. Banyak lagi yang kita harus menghadapi situasi-situasi ini. Sehinggalah telah hari ini kita belajar, ketika kita duduk di dalam majlis seorang alim, bagaimana keadaan kita nak duduk. Begitulah salaf menguraikan secara detail ilmu kedudukan seorang pelajar di dalam majlis. Baik, barakallahu fikum. Fi soal. Baik. Jika tidak ada soalan yang datang daripada kita akan melihat daripada soalan yang lepas. Ada yang bertanya, apakah boleh kita mengambil ilmu daripada orang yang telah kita tahu akan kebid'atannya? Masalan, mengambil ilmu daripada ahli bid'ah. Ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum. Mengapakah kita menggelarkan diri kita sebagai ahlu sunnah? Lalu kita bertanya, siapakah sebenarnya ahlu sunnah? Semua orang akan mengakui dirinya ahlu sunnah, dan dalam perkara ini kita dah berulang banyak kalinya. Lalu apabila ada sunnahnya, pasti ada lawanannya. Lawan kepada sunnah iaitu bid'ah. Apabila sesuatu yang dihalalkan, pasti ada yang diharamkan. Apabila sesuatu yang diharamkan, pasti ada yang dihalalkan oleh Allah. Dalam hal ini, kita diperintahkan untuk mengambil faedah ilmu itu daripada seorang ahlus sunnah yang thiqah, tidak majhul akan keilmuannya di sisi para ulama. Maka ramainya mereka ini mesti pun mempunyai papers. Maksudnya dia mempunyai sijil, mempunyai tauliah dan sebagainya. Dan itu bukan ukuran bagi ahlu sunnah di sisi manhaj salaf. Kita bukan melihat seseorang boleh membaca dalil, boleh membeli dalil dan sebagainya, itu sudah menjadi ustaz ataupun boleh mengambil ilmu daripadanya. Kerana prinsip salaf ini, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah di dalam kitab Hilyah, adalah ihzar min ahlil bid'ah, iaitu berhati-hati, jauhi diri daripada mengambil ilmu daripada ahli bid'ah yang bodoh. Kenapa beliau menyebutkan ahli bid'ah ini adalah orang yang bodoh? Kerana tidak ada kebaikan kepada orang ahli bid'ah. Apabila seorang dinamakan ahli bid'ah, pasti tidak ada kepandaian pada dirinya. Kerana orang yang pandai pastinya dia menjadi seorang ahli sunnah. Tidak mungkin orang yang pandai menjadi ahli bid'ah, kerana terjadinya bid'ah kerana dia tidak memahami akan satu hukum. Dia tidak mengerti hukum tersebut. Maka terjadilah perbuatan ataupun menjadi ahli bid'ah. Lalu apakah yang dimasukkan kepada ahli bid'ah ini yang tidak boleh mengambil ilmu daripada mereka? Adalah akidah yang menyeleweng, kata Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah. Akidah yang
batil, yang selalu berkata-kata mengikuti hawa nafsunya, dan ada yang berkata mengikuti logik akalnya, yang mana ia berpaling daripada nas Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah dikatakan sebagai salah satu ciri daripada ciri-ciri ahli bid'ah. Maka tidak mengambil ilmu faedah daripada mereka, meskipun kita rasa benda itu sama dengan kita, banyak perkara yang sama. Tidak. Maka kita mengukurkan ahli sunnah itu dengan manhaj. Kadang-kadang mudah saja mereka ni menggelarkan ustaz ini, ustaz itu, ustaz ini, syekh itu, syekh. Apabila dia berjenggot, dia memakai syimak dan sebagainya, seolah-olah itu adalah seorang syekh, lalu dia mengambil ilmu daripadanya. Padahal orang itu majhul di sisi ahlu sunnah, tidak mengetahui akan keilmuannya, daripada mana datangnya akidahnya, tauhidnya, kefahamannya dan sebagainya. Maka kita boleh lihat betapa banyaknya para ulama-ulama yang mereka angkat sebagai ulama yang ada di dalam Saudi itu disenaraikan sebagai orang-orang yang batil, kerana ada di kalangan mereka adalah berfahman Jahmiyah, ada yang berfahman Murji'ah, ada yang berfahman Khawarij. Tetapi penampilan pakaian ini sama, fake-nya semua sama. Apabila rosak manhajnya dalam agama, rosaklah keseluruhannya. Maka kita tidak mengambil ilmu dan faedah daripada mereka. Barakallahu fikum. Kerana ketika mereka berbicara, kita akan ragu. Mereka berbicara tentang hadis, kita dah mula ragu apakah hadis itu sahih benar ataupun tidak. Lalu apabila mereka berkata tentang satu hukum, lalu kita pun tidak mengetahui apakah hukum itu benar-benar hak ataupun syubhat. Dan ada pula yang berkata mereka bercakap mengikuti hawa nafsu. Sebagai contoh, kita lihat betapa ramainya yang mengaku diri mereka ustaznya salafi, tetapi terjebak kepada perbuatan ribawi. Banyak lagi perkara-perkara kita lihat di kalangan golongan halabiyun. Mereka mengakui diri mereka sebagai ahlu sunnah, lalu mereka pada masa yang sama mereka buat bid'ah yang lain. Maka jadilah seorang ahlu sunnah yang bersungguh-sungguh memahami sunnah Nabi SAW. Sebagaimana kita berulang kali lagi tersebut, bahawa sunnah bukan terletak kepada amalan-amalan yang kita kerjakan daripada sunnah nabawiyah, tetapi sunnah yang kita fahamkan di sini adalah ikatan keimanan kita kepada ajaran ahlu sunnah itu. Sebagaimana Nabi dan para sahabat memahaminya, kita mengikutinya, dan kita tidak mengikuti hawa nafsu guru kita. Barakallahu fikum. Maka tidaklah kita duduk bersama dia, tidak berteman bersama dia, tidak mengambil ilmu dan faedah daripada dia mereka ni, kerana dia akan membawa kepada kita lebih parah dalam memahami agama Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Dan itu termasuk salah satu daripada soalan yang terlepas daripada soalan apakah kita boleh mengambil ilmu daripada ahli bid'ah. Meskipun ia banyak persamaan fake dia, meskipun fake-nya sama dengan kita, tauhidnya sama dan sebagainya, maka kita akan lihat banyak perkara harus dirincikan daripada manhaj-manhajnya. Baik. Dalam satu hari insya-Allah kita akan mempelajari lebih detail dalam masalah ini. Wallahu taala.
Baik, soalan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jika kita makan gula-gula semasa dars untuk menghilangkan rasa mengantuk, apakah termasuk tiada adab bersama syekh? Baik, dalam perkara ini ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, maka ada sebaiknya adalah tidak kita makan tanpa seizin di dalam dars, makan gula-gula ke dan sebagainya. Tidak. Ahsan adalah tidak memakan gula-gula dan seumpama di dalam kelas. Nanti ada pula yang kata, Ustaz, saya kena isap vape sikit, kalau tidak saya akan mengantuk. Maka apa-apa pun alasan sebagainya, alasan yang paling baik adalah tidak makan tanpa seizin di dalam dars. Dan ini hal taib. Yang afdal ketika seseorang itu mengantuk dalam dars adalah ia bangun lalu mengambil wudu. Dan ini kita lazimi ketika kita dalam majlis ilmu. Lalu ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, ketika kita mengantuk dalam kelas, di dalam dars kita, pengajian kita, kita bangun mengambil wudu. Ketika kita nak bangun pun kita mempunyai satu adab. Kita tidak langsung bangun. Kita tidak langsung bangun dan kita terus keluar. Tapi adab kita adalah mengangkat tangan, memberi isyarat bahawa dia meminta izin untuk keluar. Dan ini termasuk adab untuk meminta keizinan untuk keluar mengambil wudu dan seumpama. Wallahu ta'ala. InsyaAllah itu saja yang dapat dipesankan untuk hari ini. Dan insyaAllah kita akan sambung kepada dars yang akan datang keesokan hari pada hari yang sama, pada masa yang sama. Dan kita akan mempelajari kaifiyah salat tarawih dan qiyamul lail insyaAllah. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallima tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.